Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton bernama 360 bersama dengan saya Luqman Hakim Abdul Malik yang akan kita bincangkan apa yang sedang berlaku pada minggu ini dalam komuniti yang berbeza. Cuma dalam bidang kewartawanan ini kita akan menyentuh di setiap meja lah yang ada, setiap desk yang ada. Jadi saya kenalkan kepada anda siapakah tetamu-tetamu kita yang akan kita perkenalkan dan kita akan bincangkan topik-topik yang berkaitan yang mereka akan berkongsi dengan kita semua. Untuk itu saya perkenalkan tetamu kita yang sudah pun berada di talian sekarang ini. Ada 3 orang semuanya yang sudah pun bersedia. Yang pertama Nur Syafawati Abdul Wahab, yang kedua Alex Chiang dan yang ketiga Ali Imran Muhammad Nordin. Kita masih lagi menunggu mereka masuk ke dalam perbincangan bernama 360 ini. Sama-sama kita memperkatakan apa yang akan dibincangkan pada hari ini. Okey, Syafa dah pun masuk di situ. Hello, Assalamualaikum Syafa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, baik. Syafawati Abdul Wahab, wartawan kanan Biro Putrajaya yang akan bercakap tentang Banci 2020 yang mana Banci merupakan Banci yang ke-6 sejak penubuhan Malaysia. Jadi kita nak tahu apakah selok-belok sebenarnya yang berlaku dalam Banci ini dan mengapa, bagaimana, semua soalan-soalan yang ada dalam kamus hidup wartawan tu akan saya tanyakan jugalah kepada Syafa. Okey. Alex Chiang, Ketua Meja Mandarin, kita akan memfokuskan kepada penukaran Speaker Dewan Rakyat. Hey Alex. Hai Luqman. Apa khabar? Khabar baik. How are you? I'm good, thank you. Minggu lepas anda tak ada. Minggu ni kita jemput anda kembali ke dalam bernama 360. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Okey. Alright. Dan seterusnya Ali Imran Muhammad Nordin, wartawan kanan unit Fact Check. Saya pun pertama kali dengar ni sebenarnya, unit Fact Check yang akan memfokuskan tentang rukun negara. Hari Khamis telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi kita sama-samalah sebab ramai juga tak tahu sebenarnya sejarah rukun negara ni. Kalau kita biasanya kita tengok di kulit belakang buku sekolah aje. Jadi sekarang ni kita nak sama-sama menghayati sebenarnya apakah rukun negara yang sering diperkatakan ataupun sering dilaungkan oleh kita sejak zaman persekolahan dan juga anak-anak zaman sekarang ini. Okey. Jadi perbincangan kita ni akan kita lakukan secara holistik lah. Maknanya siapa-siapa boleh cuba untuk bertanya soalan, perbincangan, tak payah tunggu giliran pun tak apa kan. Cuma kita akan menjadikan dia, kita menghidupkan perbincangan kita pada hari ini. Cuma sekarang ni saya akan mulakan dengan Nur Syafawati Abdul Wahab terlebih dahulu. Banci 2020, seperti saya katakan tadi, ini adalah banci yang ke-6 sejak penubuhan Malaysia. Saya pun dah lama tak dengar banci ni sebenarnya. Syafa, kalau boleh Syafa ceritakan tentang banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Selasa lalu. Silakan Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sebut pasal banci tu sendiri, saya rasa di kalangan kita pernah melalui banci tu sama ada ketika kita kecil atau kita melihat ibu bapa kita dibanci oleh para pegawai banci datang ke rumah kan. Jadi sebenarnya pada banci 2020 ini telah dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Selasa lalu di PSMT. Dan banci 2020 yang ataupun nama penuhnya ialah Banci Penduduk dan Perumahan 2020. Dan banci ini diadakan bertujuan untuk mendapatkan stok penduduk dan perumahan yang komprehensif dan terperinci. Yang maksud terperinci ini hingga ke peringkat demografi yang terkecil yang akan digunakan sebagai penanda aras bagi ciri-ciri demografi dan sosioekonomi yang terkini. Dan kita pun tahu kan bahawa banci ini akan diadakan setiap 10 tahun sekali. Dan ia akan memberi gambaran yang jelas dan sebenar mengenai situasi kependudukan Malaysia. Dan ini akan menjadi sumber rujukan dan asas penting kepada kerajaan untuk membuat perancangan pembangunan negara. Dan kalau boleh saya mula selanjutnya kan, banci ini akan digunakan bila kita dah buat bancian maklumat yang didapati itu seperti maklumat fasilitas pendidikan, kesihatan, demokrasi, jaringan jalan raya yang diperoleh nanti akan digunakan untuk menggubal dan melaksanakan polisi kerajaan. Ini tidak bukan digunakan untuk pembangunan negara dan kepentingan rakyat.
Yalah, patutlah saya tak pernah dengar. Lama dah banci dilakukan 10 tahun sekali. Terima kasih atas penjelasan itu Syafa. Tapi sebelum saya pergi kepada sejarah banci Malaysia, mungkin Syafa nak recap balik apa yang berlaku pada hari Selasa lalu bila Syafa cover event PM. Sebenarnya itu adalah event pertama saya di luar. Kebanyakannya saya akan cover sedang media Menteri Keadaan Ismail Sabri. Jadi itu hanya untuk AOMO, official media only. So dia punya media tu agak terhad. Jadi masa saya pergi ke pelancaran Hari Banci 2020 tu, ia merupakan satu norma baru untuk saya apabila kursi disusun mengikut penjarakan sosial. Dalam dewan yang sebesar tu dia disusun mengikut penjarakan sosial. So macam it's a new experience for me lah. Okey. Baik. Cuma yang menarik pada Mata 360 pada hari ini adalah ada dua tajuk kita berkenaan dengan pada hari ini bermula pada tahun 1970. Ya, Itu betul. banci dan juga rukun negara. Kan? Tapi kita biarkan dulu sebentar rukun negara itu, cuma kita nak cakap tentang banci ni. Boleh tak Syafa terangkan sedikit tentang banci di Malaysia ni? Okey. Sebenarnya banci di Malaysia ini dimulakan sejak 1970, iaitu selepas pembentukan Malaysia, Ya. iaitu pada 1969. Dan saya nak berkongsi satu cerita, iaitu masa mengikuti pelancaran tu diadakan webinar bersama ahli panel, dan salah satu ahli panel itu merupakan Ketua Perangkawan Malaysia yang pertama, iaitu Datuk Ramesh Chandar. Okey. Datuk Ramesh Chandar tu masa tu dia berkongsi di pengalaman dia kata melihat apa yang nak dilakukan untuk banci 2020 ini amat berbeza ketika apa yang dilakukan pada 1970 dulu. Okey Iaitu- Syafa, sekejap. Maknanya banci tahun 2020 ni akan difokuskan kepada apa tu sebenarnya? Oh, maksudnya skop sangat banyak. Okey. Maksudnya banci tu sendiri akan ada kira 108 soalan. Oh. Ha. Jadi akan mengambil masa Setiap agak lama. rumah 108 soalan ke? Dia macam ni, kalau macam bukan berkaitan boleh skip lah. Okey. Contohnya kan, katalah berkahwin ada anak, boleh skip lah kata ada anak tu lah. Jadi tapi in a total dia orang buat 108 soalan. Okay. Maknanya pembanci tu boleh menjeling-jeling dalam rumah je kalau dengar bunyi anak ramai-ramai tengah berlari tu. Maknanya dah tahulah berkahwin ada anak kan. Okey, teruskan. Okey. Kat mana tadi? Okey. Ketua Perangkawan pertama tu, dia ceritakan yang masa zaman dia tak semoden sekarang. Dulu masa 1970 banyak menggunakan khidmat teknikal negara luar. Berbanding tahun pada 2020 ini, kita banyak menggunakan teknologi. Iaitu pada tahun-tahun ini kita akan melakukan bancian secara atas talian, iaitu dikenali sebagai e-census. Yang itu saya akan terangkan selepas ni. Okey. Dan Malaysia sebenarnya dari segi statistik dan kajian perangkaan tu memang dah ke depan setanding negara-negara maju lain, dan kita memang menjadi rujukan untuk beberapa negara luar untuk melakukan kajian statistik. Okey, satu perkara yang boleh kita banggakan jugalah apabila Malaysia menjadi rujukan kepada negara luar, terutamanya negara maju dalam perkara ini. Kita berkongsi pengalaman. Okey, baik. Cuma Bernama juga turut melaporkan Yang di-Pertuan Agong turut berkenan untuk menjadi responden pertama banci 2020 ni. Boleh tak kongsikan lebih lanjut tentang perkara ini? Saya fikir ini satu berita lah untuk kita semua. Saya minta Syafa tolong kongsikan, silakan. Yalah, ketika pelancaran tu ada ditayangkan video yang menunjukkan yang di-Pertuan Agong berkenan untuk mengisi borang e-census secara dalam talian, dan baginda merupakan responden yang pertama. Okay. Dan saya sendirilah sebagai rakyat saya rasa orang lain pun berfikir begitu. Rasa berbesar hatilah bila ketua negara kita sendiri mahu terbabit dalam proses pembancian pada kali ini. Dan pada sidang video itu juga Sri Paduka sempat bertitah supaya rakyat untuk turut bersama melakukan tanggungjawab ini demi kebaikan negara pada masa hadapan. Cuma bila sebut tentang bancian online ni, macam dalam talian ni kan,
mungkin satu perkara yang baru jugalah dalam konteks perbancian ini kan. Kalau boleh Syafa terangkan lebih lanjut, macam mana kaedahnya tu? Okey. Bentuk banci 2020 ini sebenarnya kita sebab kita ni masa 2020 ni kita telah diduga dengan ancaman COVID-19. Jadi sebenarnya sebelum PKP dilaksanakan, Jabatan Perangkaan sebenarnya dalam peringkat akhir untuk melaksanakan banci 2020. Jadi selepas PKP diadakan, jadi mereka kena melihat semula dan melakukan sedikit readjustment. Okay. Tapi tetap berjalan seperti yang dirancang, yang mana banci 2020 akan dilaksanakan dalam 2 fasa. Okay. Fasa yang ni is the interesting part is bila kita rakyat Malaysia pada tahun ini diberi peluang untuk melakukan banci secara dalam talian yang dikenali sebagai sistem e-census. E-census ni yang seperti saya katakan tadi, dia ada 108 soalan. Agak panjang kan? So kalau macam bagi saya kalau kita lakukan dalam talian ni senanglah bila-bila masa kita boleh buat, tak perlu nak tunggu pegawai banci datang rumah. Jadi sebab soalan tu panjang, nanti kalau hari ni kita rasa nak stop dululah, kita boleh save. Later ataupun hari esoknya kita boleh masuk semula dalam e-census tu, login semula, teruskan untuk menjawab soalan tu. Okey, sebelum Syafa teruskan, boleh tak kongsikan dia punya link untuk banci secara online? Oh, banci secara online. Kalau saya boleh sebutkan aja. Sila. Sekejap ya. Dia e-census www.mycensus.gov.my. Dan rakyat Malaysia dah boleh masuk ke dalam dia sekarang boleh dah start boleh mendaftar. Sebab nanti dia akan bagi postal code dan step yang seterusnya lah. Dan Kenapa dibuat secara 2 fasa macam Syafa sebutkan tadi ya? Okey. Sebab kita kan, negara kita kan masih mungkinlah literasi penggunaan internet online. Dan juga capaian internet tu tak tercapai semualah. Jadi 2 fasa ni, first e-census dan fasa kedua ni untuk luar bandar dan mereka yang tidak mengisi borang secara e-census. Oh begitu. Jadi saya rasa penonton semua pun sudah maklum rakyat Malaysia berjumlah 32.7 juta. Jadi hargailah mereka yang buat bancian ini. Jangan bila diketuk pintu kita buat tak tahu, kita tak layan. Ini satu perkara yang perlu kita santuni bersamalah kan, supaya mereka dapat kerjasama daripada penduduk ataupun rakyat Malaysia. Kerajaan pun sebenarnya dia faham kita pun tak suka orang datang rumah kan, sebab dengan keadaan jenayah yang tak dapat dikawal semua. Jadi sebab itulah saya rasa e-census ni lebih selesa untuk kita lakukan. Sebab dia bagi masa agak panjang, iaitu bermula 7 Julai hingga 30 September. Kira 2 bulan lebih lah untuk kita mengisi borang e-census ni. Bagaimana pula kalau mereka yang enggan memberi kerjasama tu, Syafa? Okey. Yang tu sebenarnya dah masuk dalam akta. Iaitu di bawah akta banci pindaan 2006, saya boleh bacakan ya. Iaitu sekiranya seseorang yang dibanci enggan menjawab dengan benar, memberi jawapan palsu, menyerahkan pernyataan atau pernyataan palsu dan mengabaikan peraturan di bawah akta ini, mereka boleh disabitkan selebahan di bawah akta berkenaan, iaitu boleh didenda tidak melebihi RM100 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Bila bagi saya tak perlulah sampai kita dikenakan hukuman, sebab saya rasa benda ni simple je, tanggungjawab kita dan untuk masa depan kita dan generasi akan datang. Bantulah negara. Okey, itu dia Syafa memberikan nasihat kepada kita semua. Jadi saya buka peluang kepada Alex dan juga Imran, kalau ada soalan yang ingin ajukan kepada Syafa, silakan kita bincang bersama-sama. Saya nampak Imran macam buka mulut tu. Jangan lu sudah sangat Imran. Tak ada. Dia first time datang. So kita beradab sikit lah.
So basically dia akan datang pukul apa ya untuk membuat bancian? Mungkin orang tak tahu juga. Oh, saya rasa bancian ni diikut kawasan perumahan tu sendiri kot. Saya rasa kalau Ini kawasan kita yang perumahan, buat secara live lah, bukan yang guna online. Yang datang ke rumah tu dan Ah, menjaga pukul apa. oh, yang tu saya tak adalah dapat detail tu, tapi kalau ikut saya kefahaman saya, selain daripada bancian bersemuka tu, mungkin ada setengah rumah tu memang kita takkan jumpa dia sampai ke malam. Takkanlah pembanci tu nak datang ke malam. So dia akan bagi borang, letakkan borang di kita punya apa nama? PO box tu, tepi surat, Tepi surat. letakkan borang kita isi. Dan juga ada cara lain iaitu melalui phone call. Oh, telefon pun boleh Nanti pegawai banci akan menilai rumah-rumah mana yang belum melakukan census, dia akan call lah. Kalau kita nak rumah kita kena banci tapi kita dalam kawasan yang bukannya secara dalam talian macam mana? Secara dalam talian, Macam saya kat kampung, saya nak ni kena banci ni. So apa yang perlu saya buat, letak bendera ke apa depan rumah? biasanya kalau dalam di luar bandar tu memang dia fokuskan lah sebab dia faham luar bandar tu mudah internet agak terhad. Jadi dia banyak bantu di luar bandar lah sebenarnya fokus dia. Kalau di fasa 2 nanti. Dia tak pergi semua rumah kan? Dia tak pergi semua rumah lah. Kalau kita dah daftar tu tak perlu lagi lah orang tu nak datang rumah kita. Okay. Saya memang boleh bayang lah macam mana pegawai banci tu yang akan membanci setiap rumah tu kan. Panas, berhujan. Dah setengah tu kalau ketuk-ketuk pintu tak buka. Kan itu yang kita yalah, mungkin kadang-kadang dia tengah tidur ke ada hal kat belakang kan. Yelah. Bukan apa Luman, saya terbayang orang yang macam dekat pedalaman kan, yang nak kena naik bot, nak kena redam betul. apa semua tu. Itu satu cerita je. Tapi memang bancian ni memang sampai ke peringkat geografi terkecil. Iaitu orang asli pun akan dibanci, dan bancian ini juga melibatkan penduduk asing. Warga asing. Okey. Alex, ada soalan-soalan Alex? Yang nak tahu ialah pegawai itu kerajaan ke ataupun sukarelawan? Biasanya dilantik oleh sebab mungkin ada orang, mungkin dia ada minat lah untuk jadi sukarelawan, dia boleh daftarkan diri kan. Macam saya lah, saya pun berminat juga. Saya rasa yang untuk pegawai banci tu mungkin kita boleh tanya lebih lanjut pada Jabatan Perangkaan mungkin. Saya rasa bukan sembarang orang boleh buat bancian ni kot. Kadang betul. Ada sekarang ni zaman scammer, kita kena berhati-hati tu. Betul. Lebih-lebih datang rumah ketuk pintu betul. ataupun mereka yang buat telefon buat panggilan kan. Saya daripada pegawai banci tak percaya apa semua kan. Jadi kita kena berhati-hati dari sudut tu. Okey, terima kasih Syafa. Saya harap Syafa terus kekal di talian sebab kita ada lagi 2 tajuk yang kita akan bincang bersama dengan Alex dan juga Ali Imran sebentar lagi. Cuma sekarang ni saya bersama dengan Alex Chiang, Ketua Meja Mandarin, yang akan bercakap tentang penukaran speaker Dewan Rakyat. Yang ini tajuk ni saya dapat daripada anda sendiri Alex. Bermakna komuniti Cina sedang bercakap tentang perkara ini kah? Bagaimana Alex? Ya, Lokman. Sebenarnya isu ini menjadi hangat sejak minggu lalu ataupun dari awal bulan 7 Julai. Semua akhbar memberi liputan yang cukup banyak dan luas atas topik ini. Terutamanya landscape politik negara kita sudah berubah. Okey, apa yang kita faham sejak dulu sampai sekarang, mana-mana satu kerajaan maupun pentadbir yang akan melantik calon yang dianggap sesuai untuk menjawab sesuatu jawatan lah. Dalam konteks speaker dan timbalannya, kedua-dua jawatan itu ditukar atau sebagai satu lantikan politik pun bukan satu isu yang mengherankan bagi saya lah, bukan satu isu yang mengherankan. Dari segi teknikal pula, pelantikan speaker baru memang tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan dan juga peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Jadi ia bukan satu kontroversi. Cuma apa yang diperbincangkan sejak kebelakangan ini ialah tindakan membentangkan usul penukaran speaker, adakah ia membawa isi tersirat, ataupun ada apa-apa agenda tertentu. Warga media dah terhidu bau politik. Masyarakat setempat ataupun pembaca yang berminat
juga diiringi untuk memahami apa yang sedang berlaku. Okey, jadi maknanya itu yang sedang dibincangkan Ya. oleh kaum Cina kan. Apa tu? Tapi kenapa Alex? Kenapa yang mungkin anda lebih tahulah tentang perkara ini. Kenapa perkara ini yang menjadi fokus kepada komuniti Cina? Okey, terutamanya difahamkan analisis yang kita baca, Okey. majoriti berpendapat bahawa tindakan ini diperlukan untuk mengukuhkan lagi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Sebab tahun lepas, masa kerajaan Pakatan Harapan, ada rang undang-undang yang dibentangkan hampir ditolak di Parlimen atas sebab kehadiran atau tidak mendapat sokongan ahli Parlimen yang mencukupi. Jadi ia akan menjadi satu cabaran bagi kerajaan Perikatan Nasional juga. Sebab ada usul-usul atau rang undang-undang yang baru akan dibentang tak lama lagi lah. Namun begitu, apa yang menarik perhatian ialah sekiranya penukaran speaker tidak berjaya, kepimpinan Perdana Menteri juga akan dijabar. Ini yang menarik. Jadi saya rasa banyak orang lah, bukan sahaja masyarakat Cina lah, tapi masyarakat yang lain juga memberi perhatian kepada isu ini. Kebanyakan laporan yang diterima oleh Alex yang anda semak, yang anda tulis, yang anda baca kan, adakah lebih kepada positif ke ataupun negatif? Okey, ini kembali kepada usul yang akan dikemukakan oleh PM. Apa tujuannya? Sebab banyak penalisis yang berpendapat bahawa susulan PAS yang mengumumkan akan mengemukakan usul percaya kepada kepimpinan beliau dalam sidang parlimen minggu depan. Jadi isu yang lainnya lah Tun Mahathir juga akan meneruskan usul tidak percaya kepada kepimpinan beliau. Okey, jadi ini satu satu perkara yang perlu dipertimbangkan oleh Perdana Menteri lah. Masyarakat Cina cuma nak tahu sebab dia akan mencetuskan kemungkinan mengadakan pilihan raya umum sekiranya usul pelantikan ini tidak berjaya. Jadi ramai yang mempersoalkan adakah sesuai untuk mengadakan PRU dalam tahun ini. Sedangkan ekonomi negara masih di peringkat pemulihan dan ia tidak membawa makna ataupun kebaikan sekiranya keadaan politik tidak stabil. Okey, maknanya lebih banyak kepada spekulasi lah Alex. Ia bukan sekadar reaksi ataupun pandangan positif ke negatif. Cuma dia lihat landscape yang lebih besar. Dari segi ekonomi, dari segi keadaan politik yang tidak stabil. Cuma mereka tak sedar kenapa ada tujuan untuk pertukaran ataupun penukaran speaker diperlukan. Kalau jadilah perkara ini penukaran speaker ni, rasa-rasanya bila akan dilakukan tu Alex? Sidang parlimen akan bermula minggu depan. Okey. Jadi kebanyakan spekulasi kata ia akan dibentangkan di sesi parlimen yang akan datang lah sebab ada 15 hari untuk sesi ini. Agak singkatlah tempohnya. Cuma pandangan terhadap calon itu menjadi satu soalan. Sebab ramai yang sudah tahulah bekas pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan dia akan menggantikan Tan Sri Arif. Manakala Dato' Seri Azlina orang kuat dari UMNO akan menggantikan Ngah Koming. Ngah Koming orang kuat dari DAP. Okey. Jadi yang pelik ialah sebab ada yang anggap Dato' Azhar dia cenderung menyokong Tun M. Sebab itu beberapa penanalisis bertanya-tanya, pelantikan Dato' Azhar memberi kelebihan kepada PM ke ataupun sebaliknya. Jadi we just wait and see.
Okay. Dan suasana dalam sidang parlimen tu nanti, bagi pendapat anda lah Alex, adakah akan sama dengan sebelum-sebelum ni ataupun ialah kita tidak mengharapkan sebarang bentuk yang lebih keras dan sebagainya. Jadi pandangan anda bagaimana Alex? Bagi saya memang dia tak akan sama seperti tahun-tahun yang lepas. Sebelum ni. Okay. Sebelum itu. Sebab kerajaan baru, dia pun dianggap tidak begitu utuh. Sebab PAS ke ataupun BN ke dah menjalin perhubungan ataupun kerjasama yang sangat kuat. Jadi ini kena menjadi satu pertimbangan untuk TM supaya dia boleh meringankan ataupun merendahkan lagi risiko supaya usul yang dibentangkan itu tidak akan ditolak. Jadi cuma soal credibility tetap menjadi satu kriteria dan asas kelayakan untuk menjawab sebagai speaker dan timbalan. Jadi kalau pihak pembangkang dia rasa tak setuju memang biasa. Cuma pihak kerajaan Perikatan Nasional sendiri adakah 100% semua ahli parlimen ataupun backbenchers dia menyokong? Ini menjadi satu cabaran. Okey. YB Fahmi Fadzil, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus, YB Alice Lau Kiong Ying, Dr. Mazli Malik, Datuk Liu Vui Kiong, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau dan juga Baru Bian. Ini semua YB lah yang sebenarnya membangkang sebenarnya penukaran speaker Dewan Rakyat. Betul lah saya sebut tadi betul Saya rasa mungkin lebih banyak lagi lah. Okey. Yang senyap-senyap. Okey, penganalisis politik Cina macam mana? Apa pandangan mereka? Bukan sebab mereka nak buat analisis. Cuma mereka nak tahu adakah kerajaan Perikatan Nasional boleh diteruskan selepas usul itu dibentang. Mereka cuma memberi perhatian terhadap tindakan membawa usul ini. Bukan nak mengharapkan pilihan raya yang barulah ataupun pilihan yang akan datanglah. Cuma mereka nak stabilkan keadaan politik dan juga ekonomi negara. Tapi angin-angin hangat tu dah terasa bahang tu sebenarnya Alex. Ya, betul. Kan? Jadi kita tunggulah lihatlah apa yang akan berlaku dalam negara kita. Okey, saya buka kepada Imran dan juga Syafa kalau ada sebarang pendapat ke soalan yang ingin diutarakan. Syafa dulu. Cik Alex. Hai Syafa. Kalau kita tak tukar speaker pun tak apa kan, cuma macam masa, kalau tak silap saya, masa pertukaran BN ke PH dulu, speaker dia beri masa, dari speaker BN dia beri masa lah untuk terus berkhidmat kan. Masa di Dewan Rakyat, ada tak kemungkinan tu terjadi? Maksudnya maksudnya speaker sekarang dikekalkan. Speaker yang sekarang Tan Sri Arif, dia memang seorang yang kita rasa orang yang sesuai bagi masyarakat Cina. Tapi yang pelik ialah masyarakat Cina pun tidak menolak Datuk Azhar. Maksudnya siapa yang jadi speaker bukan soal asal. Cuma bagaimana kerajaan sekarang kena kekalkan pemerintahannya dan juga memulihkan keadaan ekonomi negara. Ini yang menjadi satu isu yang paling diberi perhatian. Jadi soal kekalkan speaker ataupun timbalan bukan satu soalan yang agak dipandang berat. Cuma
kita semua faham ini satu lantikan politik lah. Cuma soal credibility speaker sendiri ataupun timbalannya menjadi satu pertanyaan. Sebab Datuk Seri Azlina dia orang kuat dari UMNO. Sebelum tu ada orang juga cadangkan Tan Sri Rais Yatim menjawab speaker juga. Jadi semua spekulasi ini belum ada jawapan. Kita kena tunggu sampai minggu depan. Kita ada 15 hari sidang. Komuniti di Putrajaya ada bagi sebarang tanda ke, Syafa? Kalau rumus banyak lah. Apa tu? Boleh Syafa kongsikan? Rumus kan, so macam-macam lah cerita. Katanya akan ada snap election. So benda yang belum pasti. So kita sama ada ya ataupun tidak je lah. Ya. Saya nampak Which is Syafa wait and berhati-hati see. memberi kenyataan kat situ. Okey. Ali Imran, silakan. Ada sebarang pendapat ataupun soalan? Saya berpendapat ini boleh jadi satu benda yang perlu dari segi gerak langkah politik, tapi pada mata rakyat mungkin satu benda yang menambah pening kepala. Sebab kita dah cukup pening dah kan, dengan macam-macam benda yang berlaku ni kan. Baru je nak bayar dengan daripada COVID-19 punya masalah, dah tambah masalah baru. So politically maybe is a important move, but for layman people like me and you, I think tengok macam pening kepala lah. Saya pun ada terbaca ada virus baru pula sekarang ni di China kan. Jadi kita sama-sama doa supaya virus tu tak sampai ke negara kita. Cuma apa ni, ialah macam kata betul lah kata Imran tadi kan, maknanya COVID-19 baru je nak berakhir, kemudian kita seolah-olah macam ada masalah baru pula. Bukannya murah kan nak buat satu election tu, makan bilion juga. Kan, jadi perkara ini perlu diperhalusi lebih lagi. Maknanya Ali Imran betul-betul mewakili rakyat lah dalam perkara ini. Sebab saya pun rakyat juga, so sentimen tu. Kita semua rakyat. Mewakil rakyat ke ataupun mewakil rakyat? Jangan weh. Wakil kepada rakyat. Okey. Kita Bagi kita pihak lihatlah. dia ada sign BP kat situ. Bagi pihak. Okey, saya rasa itu saja daripada Alex. Terima kasih Alex. Okay, tapi Alex jangan ke mana. Teruskan memakai earphone tu sebab kita nak dengar pula daripada Ali Imran yang akan bercakap tentang ini dia. Kalau kita di sekolah dulu memang sering kalilah masa perhimpunan pagi hari Isnin kita akan melaungkan ikrar ni. Okey, maka kami rakyat Malaysia berikrar. Okey. Yang pertama sampai yang kelima lah. Okay. Kita biarkan Ali Imran mungkin ada nak bacakan ataupun laungkan ikrar tersebut. Kan, kita boleh silakan Imran untuk teruskan dengan kita punya perbincangan rukun negara, yang mana hari Khamis tempoh hari telah pun dilancarkan rukun negara ini ataupun program rukun negara ini, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan perajanan negara. Dia hafal sebenarnya, tapi kadang-kadang tu kita takut dia jumble up kan. Jadi kita kena berhati-hati kat perkara tu. Okey, silakan Imran. Baik, rukun negara satu perkara yang datang dan hadir pada 1970 macam tadi yang Luqman sebut. Sedia kita maklum, dia adalah satu tindakan yang diambil dan diwujudkan selepas berlaku kes 13 Mei 1999. Betul. Dan ini adalah satu usaha untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan warga Malaysia yang amat memerlukan satu landasan untuk kembali harmoni. Jadi bila kita cerita tentang rukun negara ni pun nama pun rukun. Rukun satu perkara yang menjadi asas. Yes. Dan kalau tak buat maksudnya gagal. Contoh macam kalau bukan warga negara lah maknanya. So kalau nak cakap macam tu tapi tak sampai hati, so mana sebut Okey. kan. So macam kalau kata dari segi konteks orang Islam, rukun iman. So rukun iman tu ada 6 perkara. Kalau selesai 6 tu, insya-Allah selesailah iman. Kalau rukun Islam pun 5 perkara, selesai 5 perkara tu insya-Allah dah selesai bahagiannya. So membuktikan bahawa elemen rukun ni adalah satu
kalau bahasa Indonesia sendi ataupun satu unsur ataupun satu prinsip, satu dasar yang sangat penting untuk dipahami pertama-tama dan kemudian diamalkan. Jadi kalau kita tengok kepada lima penting dalam rukun negara bagi negara Malaysia ini sendiri, pertamanya tentang kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Jadi bila kita cerita tentang satu konsep kepercayaan tentang tata cara hidup, kan, kita cerita tentang manusia hidup berlandaskan nilai-nilai yang diajar dalam agama ataupun sistem hidup masing-masing. Yang setakat kalau kita baca mana-mana kitab suci, kita tak pernah jumpa dia mana-mana kitab suci yang mengajar elemen-elemen yang bersifat negatif. Jadi kalau pegang kepada satu daripada 5 rukun negara ini sahaja pun sudah akan memberi impak yang besar kepada masyarakat kita. Apatah lagi jika ditambahkan lagi 4 perkara yang melengkapkan 5 rukun negara tadi. Jadi itu sudah sampai ke sambutan Jubli Umas. Yang semalam kita ada pelancaran tentang sambutan, bukan semalam sambutannya, semalam pelancaran. Sambutan tu akan berterusan sampai 16 September nanti. Jadi ada banyaklah benda yang dah disusun. Ada rukun negara awal, ada webinar e-kerajaan, ada pengesahan negara, TED Talk kenegaraan, ada juga Instagram challenge. So dia bual bicara. So banyaklah aktiviti yang disusun untuk menggalakkan masyarakat Malaysia ni pertama mengingat, seterusnya memahami dan seterusnya menghayati rukun negara ini sendiri. Itu sebagai intro. Ada soalan lagi? Ya. Imran, Ya. kalau boleh saya celah sikit ada suara-suara yang mengatakan kenapa 50 tahun baru nak sambut rukun negara ni, kan? Kenapa tak masa 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun? Ada sebarang penjelasan tak, Imran? Tak, saya fikir sambutan ni memang semua orang standard, kan. 10 tahun kita sambut, 25 tahun kita sambut, 50 tahun sambut. Itu memang perkara yang biasa dalam nama sambutan. Okay. So secara amalan memang setiap macam tadi, setiap hari pun di sekolah kita diajar untuk sentiasa mengingati. Jadi bukan masalah baru sekarang, tapi soalan yang paling penting untuk ditanyakan, kenapa sampai hari ini harus diperingatkan lagi? Kenapa kita tak ingat-ingat ataupun masih lagi tidak menghayati dan melaksanakan? Itu yang paling penting kita fikir dan juga kita caknakan bersama. Saya fikir bila kita masih bersekolah, kita cakap konteks bersekolah lah sebab kita semua umur lebih kurang sama saja. Jadi masa kita bersekolah tu pun kita sekadar melaungkan tanpa roh tu masuk, tanpa jiwa rukun negara tu masuk dalam diri kita. Jadi saya puji jugalah sebenarnya usaha kerajaan untuk menghidupkan kembali sambutan Jubli Emas Rukun Negara ini. Sekurang-kurangnya kita akan dapat menghayati setiap huruf, bukan perkataan, setiap huruf dalam rukun negara itu supaya ia boleh dihayati bersama. Cuma saya nak kaitkan satu artikel pada tahun 2014 yang ditulis oleh anda, Imran. Kaitan ataupun persamaan ataupun perbezaan rukun negara dengan Pancasila. Saya sebut betul Pancasila? Betul. Okey. Mungkin Imran ada sesuatu ingin dikongsikan bersama. Okey, kalau kita sebut tentang rukun negara ada 5 elemen. Okey. Indonesia ada 5 rukun. Jadi kalau di Indonesia ada 5 sila, panca itu 5 sila. Prinsip-prinsip itu lah. Jadi kalau Malaysia kita ada kepercayaan kepada Tuhan, di Indonesia dia ada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita kata di Malaysia ni ada kesetiaan kepada raja dan negara, dia ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Okay. So ada elemen-elemen yang lebih kurang sama. Apatah lagi dengan
elemen kesopanan dan kesusilaan. Indonesia ada kemanusiaan yang adil dan beradab. So ada similarity, itu ada persamaan antara antara Pancasila dan juga rukun negara. Mengapa ada pendapat saya ketika saya bincang ini? Kerana kedua-dua negara mempunyai demografi yang lebih kurang sama. Ada pelbagai kaum dan juga ada yang hampir sama. Jadi ada pelbagai kaum dan juga ada pelbagai mungkin konteks perbezaan antara komuniti-komuniti yang ada dalam negara itu, di mana sehingga ia memerlukan satu landasan yang bersifat neutral dan tidak berpihak kepada mana-mana kaum dan agama sebagai satu elemen penyatu kepada semua rakyat negara itu. Jadi kalau kita tengok lima-lima rukun negara, dalam rukun negara dan juga lima-lima sila yang ada dalam Pancasila, semuanya bersifat neutral dan macam saya sebut tadi tidak membelahi ataupun memenangkan sesuatu pihak, bahkan ia memberi satu bentuk satu bentuk peluang kepada semua orang untuk melaksanakan nilai-nilai dalam rukun dan sila tadi dengan cara yang masing-masing sama, tidak menghujat golongan-golongan lain. Okey. Kalau kita tengok rukun negara ni ada dua bahagian Imran Bahagian pertama dan bahagian kedua. Pancasila pun begitu juga ke? Ada bahagian-bahagiannya ke? Pancasila punya ceritanya panjang sikit. Tapi saya mungkin tak boleh nak ingatlah sekarang. Saya pun tak ada Okey. Tak apa. Tak apa. Kita mungkin akan cerita di lain siaran. Okey. Saya buka kepada Alex dan juga Syafa kalau ada sebarang pendapat ataupun soalan yang ingin tanyakan. Silakan. Syafa. Kita fokuskan kepada perpaduan Perpaduan. Okey, sila. Saya nak tanya sikit pasal Pancasila tu. Pancasila tu maksudnya kita membuat rukun negara tu refer Pancasila tu ke? Atau Pancasila tu refer kepada kita? Dari sejarah draft Pancasila dan Pancasila datang dulu. Pancasila ada dulu, kemudian baru rukun negara. Jadi kita refer kepada dia orang lah. Refer atau tidak tu saya tidak pasti sebab saya pun belum sempat lagi baca dokumen penuh kita punya penubuhan rukun negara. Tapi boleh saya secara peribadi berpendapat rohnya itu datang dari situlah. Yelah kita pun serumpunkan kan? Ya. Okey, kita fokuskan kepada rukun negara lah. Siapa ada lagi soalan? Ya, saya akan tanya. Okey, Alex, silakan Alex. Okey, saya masih ingat bila masa persekolahan saya lah waktu masa kecil sekolah rendah sekolah menengah. Kita bukan nak hafal rukun negara, tapi ia menjadi satu tabiat ataupun satu perkara yang kerap berlaku di sekolah sebab setiap hari kita ada perhimpunan. Kita perhimpunan kita kena melafazkan rukun negara. Okey, itu waktu dulu. Tapi sekarang kami tak pasti adakah sekolah masih ada kegiatan ataupun tabiat macam inilah. Terutamanya kita dah ada banyak sekolah persendirian ataupun international school. Adakah semua anak-anak kita tahukah apa itu rukun negara? Sebab dulu kita memang cuma ada sekolah kebangsaan ataupun sekolah Cina. Tapi memang semua orang dah tahu. Saya pun boleh hafal 5 prinsip tu. Cuma sekarang anak-anak kita tahu tak? Sekadar mana mereka tahu ataupun apa spirit yang dibawa dalam rukun negara. Saya nak tahu ada apa-apa cara tu untuk memastikan semua anak-anak kecil kita tahu semua tu prinsip tu. Silakan Imran. Alex, sebenarnya saya juga punya soalan yang sama. Ya. Dia macam ni tau, soalan yang sama ketika saya hantar anak saya pergi sekolah pada awal tahun ni. Baru nak masuk dia satu. Terus saya fikir balik, even saya
peribadi pun dulu sekolah private. So ketika saya di sekolah itu, pada usia saya kanak-kanak sehingga awal remaja pada waktu itu, tidak pula dijadikan buku negara ini sebagai dokumen yang dibacakan oleh setiap pagi. Itu pengalaman peribadi saya. Saya tidak pasti apakah praktis yang sama dilakukan di sekolah bukan kerajaan yang lain. Dan ini satu perkara yang mungkin wajar kita perhatikan sama-sama. Jadi diadakan satu panduan khusus lah untuk kembali mengingatkan kembali anak muda kita, especially generasi yang sekarang ini, supaya nanti dia tidak lupa tentang sejarah kita dan kenapa kita harus hidup terus menerus. Saya merasakan yang kebanyakan daripada kita yang bersekolah di Malaysia memang dah pun didedahkan dengan rukun negara. Katalah kita tinggalkan sekolah umur 17. Ada yang sekarang umur 27, 37, ada yang 47. Saya fikir perkara jangka masa itu tiada lagi lawangan rukun negara. Dia angkat up ikrar semua, tiada lagi lawangan tersebut. Dan menyebabkan mereka lupa rukun negara itu. Tapi alhamdulillah kita 1, 2, 3, 4 ni masih lagi ingat rukun negara ni. Kan? Apa pandangan, saya nak tanya kepada Shafa, apa pandangan Shafa apabila ada rakyat Malaysia yang tidak hafal rukun negara ataupun tak tahu pun tak pernah dengar rukun negara ni apa sebenarnya, apa pandangan Shafa tentang perkara ni? Pasal rukun negara ni kan, saya rasa dia dah jadi sebahagiannya asing untuk kita sekarang. Saya tak tahu lah macam mana. Sebab kadang-kadang saya pernah tengok reality show kalau kat Facebook semua kan. Budak-budak, saya tak dah jelas, tapi ada setengah tu yang even nama negeri, ibu negeri pun dia orang tak tahu. Jadi maksudnya pengetahuan am tu dia orang tak serap. Tak, mungkin saya rasa dia orang belajar, mungkin tak beri perhatian mungkin kan. Jadi dari segi mendalami apa itu rukun negara tu, saya rasa itu adalah, saya rasa spirit. Saya rasa tak ada masalah kalau kita tak hafal rukun negara tu, tapi spirit cintakan negara tu perlu ada. Yes. Dan ini membawa kepada perpaduan. Ya, tentunya. Kita bersama. Dan apabila kerajaan saya nak top up dengan Syafa. Okey, sila. Saya rasa semua orang kena tahu, semua orang kena tahu dan semua orang kena faham. Dan saya juga berpendapat yang harus difahami itu adalah daripada awal dokumen sampailah 5 prinsip tadi. Sebab dia bukan panjang tu je, dia panjang lagi atas. Dan dia punya mukadimah. So kalau kita baca yang 5 perkara tadi tanpa membaca mukadimah, boleh jadi kita akan bukan salah faham, kurang memahami inspirasinya. Jadi saya berpendapat 5 benda tu memang kena hafal, tapi yang mungkin boleh dimaafkan kalau tak hafal tu adalah mukadimah tadi. Okey, dan apabila kerajaan menghidupkan kembali sambutan rukun negara ni, pandangan anda Alex tentang perkara ini, sejauh mana ia memberi kesan kepada anda secara peribadi dan mungkin juga memberi kesan kepada mereka yang lain? Okey, bagi saya masyarakat Cina agak senang untuk ingatkan macam mana kita nak hafalkan rukun negara. Bukan kata hafal, sebab kita nak tahu apa prinsip ataupun apa spirit rukun negara. Sebab setiap rukun negara ataupun setiap prinsip tu cuma ada 5 perkataan. Jadi kita cuma kena tahu 25 perkataan dalam rukun negara. Itu tak jadi masalah. Macam kita belajar mathematics. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Prinsipnya sama seperti kita nak hafal rukun negara. Jadi bila you dah menguasai macam mana you nak hafal rukun negara, dia tetap di hati, di minda
menjadi spirit kamu lah. Maksudnya bila sejak awal lagi pendidikan awal, you dah menguasai prinsip negara, seumur hidup you tidak akan lupa. Alex, saya sukalah dengan awak punya Apa tu? spirit on the rukun negara. Awak tahu 5 Ya, memang. Ya, 5. Sebab Ikat dia dengan satu sisi prinsip lagi. dia sorry, bukan 5, 4 perkataan untuk satu prinsip. Maksudnya 20 perkataan sahaja. Memang senang untuk kami hafal. Jadi itu tak jadi masalah. Jadi kalau nak buat satu cabaran, nak lontarkan satu pertanyaan di sekolah-sekolah rendah, saya pasti kebanyakan anak-anak kita boleh menjawab. Okey, baik. Saya fikir itu saja yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Tapi sebelum kita berakhir, apa kata kita sama-sama angkat tangan dan kita sama-sama berikrar untuk kita melaungkan rukun negara ini. Boleh? Boleh. Okey. Ada orang lead ke macam mana? Saya akan lead. Okey. 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 Okey lah. Okey, up. Okey. Maka kami rakyat Malaysia Rakyat Malaysia berikrar berikrar akan menumpukan akan menempuhkan seluruh tenaga seluruh tenaga dan usaha kami dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. prinsip-prinsip yang berikut. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan. Keempat, keempat kedaulatan undang-undang. kedaulatan undang-undang. Kelima, kelima kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Okey, down. Okey, ia mengimbau juga memori kita ketika Biasa pergi sekolah lah. 20 tahun tu kan 20 tahun tinggal. Baik, thank you very much guys. Sama-sama kita menghidupkan rukun negara ini dan juga perkara-perkara lain yang boleh menjadikan aman dan harmoni negara kita Malaysia ini. Terima kasih Syafa sekali lagi. Nur Syafawati Abdul Wahab, wartawan kanan Biro Putrajaya, Alex Chiang, Ketua Meja Mandarin, dan juga Ali Imran Muhammad Nordin, wartawan unit wartawan di bernama ini yang bercakap tentang rukun negara. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Baik. Itu saja yang boleh kita kongsikan pada hari ini dalam program bernama 360. Terima kasih kepada anda yang menonton dan kita harapkan apa kita kongsikan ini dapat memberikan sedikit sebanyak inspirasi kepada kita semua dan menghidupkan kembali apa yang telah pun layu, apa yang telah pun mati sebelum ini. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqman Hakim Abdul Malik.